Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi bersama dengan Cikgu Mali. Kali ini Cikgu akan bawakan tajuk geometri koordinat. Okey, di sini ialah rajah menunjukkan segitiga ABC. Okey, di mana setiap penjurunya ini diberikan koordinatnya. Soalannya ialah, soalan yang pertama berbunyi, cari persamaan pembahagi dua sama serenjang bagi garis AC. Jadi ini garis AC. Okey. Jadi garis AC saya lukiskan di sini. Ini A 74 dan C -32. Soalannya di sini ialah meminta kita mencari persamaan. Okey. Pembahagi dua sama serenjang. Okey, bila disebut di sini pembahagi dua sama, jadi bermaksud kita kena cari titik tengah di antara garis A dengan C. Ini A dengan C, kita kena cari titik tengah. Okey, jadi untuk cari titik tengah, kita kena guna, katalah titik tengahnya di sini ialah E. Jadi, koordinat E kita boleh perolehi dengan okey, ini koordinat E sini mesti X dengan Y. Jadi untuk dapat koordinat X-nya, sebab di titik tengah, nilai X kita campurkan. X dengan X kita tambah bahagi 2. Kemudian untuk dapat koordinat Y-nya, nilai Y tambahkan dengan Y bahagi 2. Jadi 2 tambah dengan 4 bahagi 2. Jadi koordinat titik tengah ini ialah 4 -3 tambah 7 ialah 4, 4 bagi 2 ialah 2, dan satu lagi ialah 2 tambah 4, 6 bagi 2 ialah 3. Jadi inilah koordinat titik tengah antara A dengan C, iaitu koordinat yang membahagi 2 sama. Okey, seterusnya di sini diminta ada sebut perkataan serenjang. Okey, perkataan serenjang. Serenjang di sini bermaksud, okey, bila disebut perkataan serenjang, bermakna kecerunan M1 darab M2 sama dengan -1. Jadi, kita kena cari kecerunan M1 dulu. Iaitu kecerunan M1 ini ialah kecerunan AC. Kemudian kita kena cari kecerunan M2. Kecerunan M2 ini ialah kecerunan yang melalui titik tengah E. Okey. Jadi apa-apa pun kita kena cari kecerunan AC. Kecerunan AC adalah sama dengan, ingat formulanya, iaitu Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okey, jadi di sini Y2, nilai X dengan Y di sini, katalah yang ini saya ambil sebagai X1 Y1, ini X2 Y2. Jadi, kecerunan AC adalah sama dengan Y2 tolak Y1, 4 tolak dengan 2, bahagi dengan X2 tolak X1, 7 tolak dengan -3. 7 tolak dengan -3. Okey, jadi kita dapat di sini 4 tolak 2 ialah 2, bahagi dengan 7 tambah 3 ialah 10, dan kecerunannya ialah 1/5. Okey, jadi kita tuliskan dalam bentuk yang terringkas. Jadi ini kita dapat kecerunan M1. Bila kita nak mencari kecerunan yang berserenjang dengan M1, iaitu bermaksud kita nak mencari M2-nya. Okey, jadi di sini saya tuliskan bahawa M1-nya ialah 1/5. Maka, nak mencari M2, M2 adalah sama dengan mengikut formula ini. Okey, sebab apa nak cari M2? Sebab serenjang. Okey, berserenjang ini kita kena cari M2. M2 adalah sama dengan -1 bahagi, ni bila pindah sini jadi bahagi M1. Ataupun sama dengan -1 bahagi 1/5. Ataupun kita boleh tukar dia menjadi darab, -1 darab, ini kalau jadi, ini bahagi 1/5, kalau darab 5/1. Okey, bermaksud M2-nya ialah sama dengan -5. Okey, jadi bila kita dah dapat kecerunan M2, sekarang kita nak mencari persamaan pembahagi dua sama serenjang. Okey, jadi persamaannya,
Okey, persamaannya kita guna senang saja. Y sama dengan MX tambah C. Okey. Persamaan pembagi dua sama serenjang bagi garis AC bermaksud garisnya begini ya. Dia pembagi dua sama maksudnya lalu titik tengah sini, berserenjang maksudnya membuat sudut 90 darjah. Okey. Jadi sebenarnya yang kita nak cari persamaan ni ialah garis yang biru ni. Garis yang biru. Garis yang biru ini dia melalui titik E. Okey, iaitu 2, 3. Dan kecerunannya pula ialah yang berserenjang bermaksud yang kita dah cari tadi. Kecerunan AC kita dah dapat 1/5. Okey, yang berserenjang maksudnya yang ini pun kita dah kira iaitu -5. Jadi kecerunan untuk garis yang biru ialah -5. Jadi untuk mencari persamaannya kita masukkan saja dalam Y sama dengan M-nya -5, X tambah C. Untuk cari C kita masukkan saja koordinat 2, 3. Jadi X-nya, jadi di sini ini X, ini Y. Jadi ini 3 sama dengan -5. X-nya ialah 2 tambah C. Jadi bermaksud C-nya adalah sama dengan 3 ni 10, -10. Jadi pindahkan jadi tambah 10. Bermaksud C-nya ialah 13. Jadi bila kita nak menuliskan persamaan pembagi dua sama serenjang AC ialah Y sama dengan masukkan M-nya -5X dan masukkan C-nya 13. Okey, jadi kita dah selesai menjawab soalan A. Okey, cikgu teruskan dengan soalan B iaitu satu titik P bergerak dengan keadaan jaraknya dari titik A sentiasa setengah jaraknya dari titik B. Okey, jadi di sini disebut ada satu titik P yang bergerak dengan keadaan jaraknya dari A sentiasa setengah jaraknya dari titik B. Cari persamaan lokus bagi P. Okey, jadi di sini melibatkan persamaan lokus. Jadi persamaan lokus pula ialah melibatkan formula jarak. Formula jarak ialah punca kuasa X2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2. Jadi bila disebut saja persamaan lokus, dia akan melibatkan rumus jarak ini. Okey, jadi di sini dia melibatkan 3 titik, iaitu titik P, A dan B. Titik P ialah yang bergerak. Jadi bila P itu bergerak, kita kena tulis dia sebagai X, Y koordinatnya sebab dia bergerak, dia tidak tetap. Seterusnya dia melibatkan juga titik A. Titik A ialah 7, 4. Dan satu lagi ialah titik B, iaitu 28. Okey. Seterusnya, ayat ini kita kena tukar dia dari bentuk ayat kepada bentuk simbol. Okey, bagaimana cara menukarnya? Okey, satu titik P bergerak dengan keadaan jaraknya dari A. Okey, jarak ni melibatkan jarak di antara P dengan A. Jadi saya tuliskan di sini, PA adalah sentiasa setengah jaraknya dari B. Okey, sentiasa jaraknya setengah jaraknya dari B. Bermaksud PA sama dengan setengah PB. Itu yang dimaksudkan oleh ayat ini. Okey. Sekarang dia melibatkan jarak PA dengan jarak PB. Jadi kita kena guna ini. Jadi kita kena tahu yang mana X1, Y1, yang mana X2, Y2. Okey, sekarang kita nak mencari jarak di antara P dengan A. Okey, iaitu P ialah XY dan A ialah 74. Jadi kita nak mencari jarak PA. Okey, saya buatkan tanda jarak macam ni. Ikut formula ni. PA, okey, X2 tolak X1. Antara P dengan A, ini X-nya. Jadi saya tolakkan X-nya. X tolak dengan 7 kuasa 2. Ni, tambah. Okey. Y-nya pula kita tolakkan kuasa 2. So, Y-nya antara P dengan A, Y-nya ialah Y tolak 4. Tadi kalau X tolak 7, maka sekarang Y tolak 4. Y tolak 4 kuasa 2. Okey, kemudian sama dengan. Seterusnya ini ada setengah PB. Saya turunkan ke bawah sebab ruangan tak cukup. Jadi saya buat di sini. Setengah jarak P ke B. Okey, jadi jarak antara P ke B. P
P dengan B. Jadi saya buatkan punca kuasa lagi sekali. P dengan B ialah, salah ni bukan A, P dengan B. Jadi saya ambil X-nya kita tolakkan. X tolak dengan 2. Kuasa 2 tambah dengan Y-nya kita tolakkan. Y tolak dengan 8 kuasa 2. Okey, jadi perlu diingat di sini, kalau diminta cari persamaan lokus, dia adalah menggunakan rumus jarak. Okey, sekarang saya tuliskannya dalam bentuk yang segaris. Okey, yang ni. Saya naikkan ke atas sini jadi macam ni. Okey, supaya mudah pelajar-pelajar semua faham. Okey, kemudian 2 ini saya bawa pindah naik ke sebelah atas. Jadi bahagi 2, pindah sini jadi darab 2 lah. 2 punca kuasa sama dengan, ini 2 dah pindah, jadi di sini tinggal punca kuasa sahaja. Bahagian dalamnya X tolak 7 kuasa 2 tambah Y tolak 4 kuasa 2. Yang ini samalah, X tolak 2 kuasa 2 tambah Y tolak 8 kuasa 2. Okey, bila sampai peringkat macam ni, kita tak boleh nak hilangkan punca kuasanya sebab ada 2. Jadi 2 ini kita kena masukkan ke bahagian dalam punca kuasa. Tapi kita kena fikir punca kuasa berapa sama dengan 2. Jadi kita letak di bahagian dalam punca kuasa ini ialah punca kuasa berapa jadi 2 ialah punca kuasa 4. Punca kuasa 4 ialah nilainya 2. Jadi yang ini buatkan tanda kurungan. Ini X tolak 7 kuasa 2 tambah Y tolak 4 kuasa 2. Yang ini pun sama, masih tidak berubah, iaitu X tolak 2 kuasa 2 tambah Y tolak 8 kuasa 2. Bila kita dah masukkan 2 ke dalam, barulah kita boleh hilangkan punca kuasanya. Jadi sekarang ni yang tinggal ialah 4. Dan kita kembangkan yang ini. Yang ni lupa nak letak tanda kurungannya. Sebab 4 ni dia kena darab dengan semua. Jadi di sini, kita kena kembangkan X tolak 7 kuasa 2. X tolak 7 kuasa 2 ialah X kuasa 2. 7 kali 2 kali X, 14X. Negatif 7 kuasa 2 ialah 49. Okey, kemudian yang ini pula. Tambah Y kuasa 2. 2 darab dengan Y darab dengan negatif 4 ialah negatif 8Y. Kemudian negatif 4 kuasa 2 ialah positif 16. Okey, seterusnya. Ini tadi kita dah hilangkan ya. Yang ini kita dah hapuskan dia punya tanda punca kuasa. Dah tak ada dah. Okey, kita buat yang sebelah kanan pula. Kembangkan X tolak 2 kurungan kuasa 2. Kita akan dapat X kuasa 2 tolak 2 kali 2, 4 darab X, 4X. Negatif 2 kuasa 2 ialah positif 4. Kemudian yang ini tambah Y tolak 8 kuasa 2 ialah Y kuasa 2. Okey, lepas tu 2 darab dengan negatif 8 darab dengan Y. Negatif 2 kali 8, 16. 16Y. Dan akhirnya negatif 8 kuasa 2 ialah 64. Tambah 64. Okey. Jadi di sini, ni lupa lagi sekali. Tanda kurungan. Sekarang kita darabkan 4 ke bahagian dalam. So, kita dapat, ini darabkan, dapat 4X kuasa 2. 4 darab dengan 14 ialah 56X. 4 darab dengan 49 ialah 196. Kemudian 4 darab dengan Y kuasa 2. 4 darab dengan negatif 8Y. 32Y. Tambah 16 darab 4 ialah 64. Okey. Kemudian sekaligus saya bawakan yang sebelah yang di sebelah kanan ini pindahkan ke sebelah kiri. Jadi kita akan tukar tandaan dia. Jadi sini akan jadi tolak X kuasa 2 tambah 4X tolak 4. Ini jadi tolak Y kuasa 2 tambah 16Y. Ini jadi tolak 64. Dan hujungnya dah tak muat juga, sama dengan kosong. Okey, hujung dia. Ada turun bawah ni. Okey, jadi sekarang kita buat X kuasa 2 ini dengan X kuasa 2. 4X kuasa 2 tolak X kuasa 2 ialah 3X kuasa 2. Kemudian kita cari yang Y kuasa 2. 4Y kuasa 2 dengan tolak Y kuasa 2 pun kita akan dapat 3Y kuasa 2.
Kemudian kita cari yang X. Yang ini. Ini negatif 56X. Ada X lagi. Tambah dengan 4X. Jadi kita dapat negatif 52X. Okey, kemudian yang Y-nya pula. Okey, negatif 32Y tambah 16Y. Jadi kita dapat negatif 16Y. Dan yang akhir 196 dengan tambah 64 tolak 4 tolak lagi 64. Okey, jadi kita dapat di situ ialah 192 sama dengan kosong. Jadi kita tengok 3, 3, 52, 16, 192. Boleh dipermudahkan tak? Ada faktor sepunya tak? Jadi kalau tak ada, maksudnya inilah jawapan dia untuk soalan B, iaitu cari persamaan lokus bagi P. Jadi inilah persamaan lokus bagi P. Okey. Jadi saya harap anda semua dah pun jelas dengan soalan bagaimana nak mencari persamaan lokus. Okey, jangan lupa untuk share dengan kawan-kawan dan subscribe.